Tak boleh terjemah macam Mu'tazilah terjemah, dia terjemah lagu lain. Maka menjadi wajib kepada Allah, gitu dia terjemah. Menjadi mesti kepada Allah, menjadi wajib kepada Allah, itu tak kena terjemah. Kita ahli sunnah terjemah lagu mana? Maka Allah menjamin, gitu, Allah jamin untuk memasukkan orang itu ke dalam syurga. Tak kira sama ada dia berhijrah ke fisabilillah ataupun dia duduk di buminya, di mana dia dilahirkan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seperti yang kita terjemah tadilah. Apa yang nak diceritakan di sini, perkara asas untuk seseorang itu boleh masuk syurga, itu saja. Tidak kata segala kelebihan ni ada pada orang yang bermuhajirin. Kita duduk mana pun, kalau kita buat benda baik, benda molek, apa yang Allah SWT ajar, kita akan dapat ganjarannya. Kita akan dapat ganjarannya. Allah SWT tidak akan kurang. Dan ini memberi kelegaan kepada kita, umat Nabi ni, iaitu tidaklah mana kita duduk fikir macam mana nak mati Mekah saja, nak mati di Madinah saja, dah bercita-cita kalaulah boleh jadi sebuah sahabat dulu, hijrah dulu. Benda tak ada dah, lepas dah. Ataupun kalau ada lagi, Mekah tu ada lagi, Madinah tu ada lagi. Tetapi kebaikan ni bukan semata-mata duduk Mekah tu, duduk di Madinah. Asalkan kita buat kerja Islam, buat hak Islam, mana-mana pun masuk syurga, Tuhan jamin. Tidak kata semata-mata kerana kelebihan. Memang adalah kelebihan tu, tidak dinafikan. Tetapi untuk masuk syurga, duduk mana? Kalau duduk Mekah pun duduk saja, duduk saja gitu, tak ada kelebihan mana juga. Gitulah. Sahabat-sahabat tanya, boleh kau kita cerita kepada orang ni? Nabi SAW tak jawab. Cuma dia kata, apa makna ni? Boleh nak ayat. Itu sekadar masuk syurga. Tapi kalau kita nak masuk syurga, masuklah hak tinggi, hak istimewa, hak lebih. Sebab dalam syurga tu pun ada lebih kurang juga, ada hak istimewa. Maka dia sebut ni. Dia kata dalam syurga tu ada 100 darjah. Allah sediakan untuk mujahidin fi sabilih, orang yang berjuang di jalannya. Sekadar nak masuk syurga tu, aku ayat hak tadi tu maknanya sekadar masuk syurga Allah jamin dah. Tetapi nak dapat hak lebih ni, hak ni Allah Subhanahu Taala sediakan untuk orang yang berjuang fi sabilihi. Orang yang berjuang mempertahankan agama Allah, membersihkan agama Allah. Tidak nanti berperang saja, dalam bentuk-bentuk lain pun termasuklah berlaku. Tiap-tiap 2 darjat jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Yang ni luah, yang ni Tuhan bui tu kepada dia. Tuhan bui kepada dia tu milik dia. Kalau apa dia sebut benda-benda lagu ni? Sebab manusia ni memang nak milik dia tu, kalau boleh tanah luah, kalau ada kuasa-kuasa luah, memang lagu tu sifat manusia. Tapi manusia tak akan puas dalam dunia. Sudah ayat lagu mana? Rumah besar mana? Nak lagi. Begitu juga tanah pun lagu tu juga. Kalau orang tu berkuasa, kerajaan pun lagu tu juga. Tak akan puas bagai dunia. Dengan sebab tu dia sebut hak puas, hak akan memuaskan kita duduk mana? Bukan duduk sini. Iaitu syurga lah. Milik kita akan jadi milik kita seluas langit dan bumi ni, tiap-tiap satu. Kalau kamu nak minta dengan Allah, kamu mintalah Firdaus. Bukan kata masuk syurga gitu saja, jangan. Jadi kalau tadi aku ayat gitu masuk syurga tu jamin. Jadi sahabat-sahabat kata, boleh ke kita nak cerita kat orang? Kalau nak cerita ayatlah, ceritalah pun habis. Iaitu syurga ni ada tingkatan dia. Jadi kalau nak minta, kalau nak cari, kalau nak usahalah atas hak paling istimewa. Tu hak nak. Tak dapat syurga saja tu, serendah-rendah syurga pun istimewa, tak boleh nak banding dengan dunia dah. Tetapi nak suruh kita ni kuat bekerja, berusaha untuk mendapat kelebihan di akhirat itu, dikatakan buat hak sebaik-baiknya untuk mendapatkan hak sebaik-baiknya, iaitu Al-Firdaus.
Kerana ialah syurga yang paling istimewa dan paling tinggi, di atasnya arasy. Di atasnya arasy. Mana kira-kiranya hak duduk dekat arasy ini lebih istimewa lah. Kira-kiranya hak duduk dekat arasy tu tak atas lagi. Jadi hak duduk dekat arasy itu lebih istimewa. Mungkin kita boleh banding, walaupun dari satu sudut lah banding. Nak kata semua sekali dah, sama sekali tak boleh nak banding. Sebab kita kata setengah-setengah tempat tu kalau kau tinggi kan, bangunan tu kita beli, hak di atas tu kau mahal. Kau tinggi tu kau mahal. Padahalnya kalau dunia ni kau tinggi, kalau jatuh kau parah, kita kata. Tetapi mana dari satu segi lah, dari satu segi kau tinggi tu kau mahal, kau lebih. Begitulah juga. Tapi hak tinggi di atas tu tinggi gapo dia. Hak tinggi kalau dunia, kau nak sesak nafas ada, kau naik kau tinggi. Tidaklah kata ada kelebihan secara mutlak. Tak. Mungkin dari satu sudut saja. Hak ni tidak. Kalau kata di atasnya arasy, maknanya dengan cukup istimewa segala kelebihan itu. Kalau kita kata bumi di bawah ukuk langit ni, setara ni, kita nikmati setara ni, di bawah ukuk langit, kita faham setara ni lah. Kita dapat nikmat, dapat makan, dapat tidur, dapat berjalan, dapat main, dapat pergi mari. Setara ni duduk bawah ukuk langit, setara ni. Hak ni kata duduk bawah ukuk arasy, setara mana? Tak boleh nak banding. Sebab hak duduk bawah ukuk arasy tadi syurga. Hak kita duduk bawah ukuk langit ni bumi. Pas langit tu pun tidak selamat juga. Tidak selamat juga. Penuh dengan ancaman juga, dan akan binasa juga. Jadi hak ada dalam kita duduk selamat dalam keadaan ni selagi sistem dia tu selamat. Akan datang sistem dia tu akan rosak semuanya. Tak ada. Hak tidak rosak, hak duduk sistem lain pula, alam lain. Hak duduk dunia lah, kalau kita kata, kita tak kata dunia ataupun alam, hak duduk bawah ukuk arasy, bukan duduk bawah ukuk langit. Hak tu hak selamat. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kekurangan. Situ mitak hak tu. Jadi bila Nabi SAW kata mitak, dia tidak suruh mitak gitu saja. Dia suruh buatlah. Di samping kita kena ingat, doa itu tetap bermakna untuk kita. Ada orang dia tidak boleh buat apa. Nak pergi PT tak ada PT. Nak pergi berjual tak check up. Tak ada ring. Nak mengajar tak pandai. Kenapa dia nak boleh buat? Tak ada. Dia boleh berdoa kan? Ni Islam dia bagi. Orang yang tak ada apa satu, dia ada doa, Tuhan tetap akan terima hak dia. Tetap akan terima, bukan sia-sia hidup kita. Itu pengajaran dia nya. Lepas tu dia kata daripadanya lah, minhu ataupun minha, ada juga ni dalam nuskha yang lain. Kalau minhu minal firdaus, kalau minha minal jannah, daripada syurga ni lah, paling istimewa ni. Samalah firdaus lah. Jadi mata air dalam syurga itu memancar, mula dianya, ulu dianya situ. Situ istimewa lah. Kita kata kalau dalam dunia ni, tempat puncak air tu, bukit tu, tempat air terjun, hak tu mana tempat bersih lah. Tempat yang istimewa lah. Tempat yang istimewa. Situlah mari puncak air tu. Hak lain-lain ni dia akan bercampur dengan hak lain-lain ni kan, jadi tidak berapa bersih. Hak puncak air, hak tempat asal tu, situlah hak bersih. Ayatnya situlah tempat yang paling istimewa. Mula-mula sekali dapat situlah. Daripada air syurga, hak lain-lain tu mari daripada situ. Jadi hak nak di sini dalam hadis ini ada sebut juga wa fawqahu 'arsyun. Di atasnya ada arasy. Jadi arasy ini di dalam sistem kejadian alam Allah Subhanahu Taala buat ni paling tinggi. Paling tinggi. Kita nampak duduk dalam dunia tu langit lah hak paling tinggi. Ndak, hak ni bawah tak tahu mana. Atas pada dia tu 7 tala langit. Atas pada tu lagi. Kemudian diriwayatkan daripada Abi Dzar, dia kata aku masuk ke masjid ketika tu Rasulullah sedang duduk. Bila matahari jatuh terbenam, Nabi kata, wahai Abu Dzar, kamu tahukah ke mana matahari ni pergi bila dia jatuh? Aku kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW kata dia pergi minta izin untuk sujud. Jadi matahari ni pun ada sujud juga. Sujud juga.
maka diizinkan kepadanya untuk sujud. Begitulah sama-sama. Setiap kali mana kita tengok matahari terbenam di tempat kita, bersitu berarti dia sujud. Kepada orang tempat lain tidak terbenam lagi, tidak sujud lagi. Mana setiap waktu orang duduk dalam dunia ni kan mesti ada ketika je matahari itu terbenam. Artinya matahari itu sujud sama kepada Allah. Apa makna sujud? Yang ni menandakan kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annaha qad qila laha, seolah-olah dikatakan kepadanya di suatu hari nanti. Bukan haklah ni, suatu hari nanti ada ketikanya akan dikatakan kepadanya, kamu baliklah semula ke tempatmu mari tadi. Kamu baliklah semula ke tempatmu mari tadi. Maka pada ketika itu dia naik daripada sebelah barat. Dia naik daripada sebelah barat. Ini dalam hadis-hadis lain disebutkan dia naik sekerak. Dia pun jatuh semula. Jatuh semula. Dia tidak naik daripada barat tu jatuh ke sebelah timur dah. Sampai sekerak. Lepas tu dia akan jatuh semula ke sebelah barat. Lepas tu dia akan naik seperti biasa pula. Dia akan naik seperti biasa pula. Tapi akan berlakulah sekali lagu tu. Tu tanda nak kiamat dah. Tanda nak kiamat dah. Walaupun tanda nak kiamat pun tak tahu lagi sama mana. Salah satu alamat besar kiamat yang disebutkan sebagai alamat besar kiamat. Kemudian Nabi SAW membaca, itulah tempat tetap baginya. Mana Allah SWT sudah menentukan begitu untuknya. Allah SWT buat dia tu lagu itulah keadaannya. Seperti kita manusia ni, apa ni, dalam keadaan sihat biasa, ada ketika dia jadi sakit. Ada ketika dia jadi sakit. Itu tidak seperti biasa. Sekalanya akak tangan boleh molek kedua-dua. Tiba-tiba satu ketika tak boleh nak akak tangan sebelah misalnya. Tu tanda dah tu. Kita alah kalik sana dah tu, lebih berat. Maknanya ni pun lagu tu lah juga. Seperti nyanyuk orangnya. Seperti nyanyuk. Sekala tidak lagu tu, ni jadi lagu tu. Jadi bila sudah sampai ke peringkat tu kan, maknanya dia ni sudah berada di penghujung riwayat dia lah. Jadi dia minta izin, dia sujud. Itu adalah simbolik. Satu setengah ulama mengatakan simbolik saja. Kata sujud itu sebenarnya tak ada nampak zahirnya sujud. Tetapi sujud itu adalah satu pernyataan tunduk kepada Allah, mengikut perintah Allah. Itu dia. Sampai ke peringkat sujud, bukan sekadar rokok. Sujud ni rapat jik lah, patuh sungguh lah. Tidak, kalau berdiri tu nampak tegak lagi. Rokok tu rendah sikit kan. Kalau sujud ni rapat, rendah sungguh. Tempat kita pijak tu kita letak dahi kita, muka kita yang paling kita duduk jaga. Jadi matahari ni pun begitulah, paling menyatakan kelemahan dia, kehinaan dia. Dia terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama mengatakan memang dia minta izin sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa kepada dia seperti kita boleh minta izin. Dia minta izin untuk sujud. Dia boleh bercakap dengan cara dia, bahasa dia. Dan dalam bahasa dia tu maksudnya minta izin lah untuk sujud. Begitu. Dalam riwayat yang lain di sini tak ada sebut ni kan, kita duduk bincang ni cerita Arash. Dalam hadis saat ni tak ada sebut itu. Dia minta izin untuk sujud lah. Dia turun ke mana? Dalam riwayat kemudian kan kita baca tadi, akhir sekali kita baca tadi, mustaqarruha tahtal arsh. Tempat tetap dia tu mana di bawah arsh. Mana tempat sujud dia tu ialah di bawah arsh. Di bawah lagu mana kita tak faham. Mana kedudukan matahari itu, mana kira-kiranya di bawah arasy tempat sujud dia tu. Hak tu kena kaji lah. Ahli ilmu hay'ah, ahli ilmu bintang, kena kaji.